majlis yang segala hormatnya menjemput Profesor Dato' Osman Al-Hakim di Tausiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati dan muliakan Habib Ali bin Muhammad Al-Segaf, naqib kita begitu lama. InsyaAllah kita minta Tuhan panjangkan umurnya supaya dapat dia memimpin kita selama-lamanya. Para imam, para bilal, para jawatan kuasa Masjid Al-Bukhari, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Pada malam ini insya-Allah saya akan berkongsi tentang beberapa hadis. Tapi hadis-hadis ini saya gulungkan, saya satukan dan buatkan satu cerita. Yaitu cerita tentang orang yang paling akhir dimasukkan ke dalam surga. Saya telah berikan tausiah yang sama di Masjid Al-Irsyad. Jadi mereka yang telah mendengar ini boleh ulang kaji. Kalau saya tanya, tolong jawab. Kalau tak dapat, maknanya dia tidur masa tu. Jadi orang yang paling akhir yang dimasukkan ke dalam surga, orang itu sebenarnya masih berada di dalam neraka Jahannam. Apa yang berlaku kepada orang ini ialah setiap langkah yang dia bergerak, dia akan jatuh, mukanya tersembam ke tanah dan api akan naik membakar dia dengan asap yang begitu tebal. Setiap langkah yang dia gerak, dia akan jatuh dan api akan membakarnya dengan asap yang begitu tebal sehingga menyesakkan dadanya. Akhirnya dia pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata dia? Ya Allah, kalau aku ya Allah, keluarkanlah aku dari siksa ini. Apinya membakar aku dan asapnya menyesakkan dadaku. Maka Allah pun menjawab, kalau aku keluarkan kamu dari siksa ini, mahukah kamu berjanji tidak akan minta apa-apa pun selepas ini? Bayangkan, dalam keadaan yang begitu tenat, apabila Allah menawarkan untuk mengeluarkan dia daripada siksa ini dengan syarat dia berjanji tidak akan minta apa-apa. Apa yang dia kata? Maka hamba ini pun berkata, kalau dari keagungan, demi keagungan dan kemuliaan-Mu ya Allah, aku berjanji dan bersumpah, jika aku dikeluarkan dari siksa ini, aku tidak akan meminta apa-apa pun. Maknanya ini last chance lah. Kalau dapat ini cukuplah padanya. Kerana siksa itu amat sangat di dalam neraka Jahannam. Maka dia berjanji dan bersumpah demi keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan minta apa-apa lagi. Inilah saja yang dia minta. Maka Allah pun keluarkan dia daripada neraka. Bila dia keluar saja daripada neraka, dia pun toleh ke belakang, toleh kepada neraka itu balik dan melihat. Dia kata apa? Demi keagungan dan kemuliaan-Mu ya Allah, Maha suci yang mengeluarkan aku dari sini. Maha suci Allah yang mengeluarkan aku dari sini. Tidak ada dari kalangan manusia yang terawal dan terakhir yang lebih disayangi daripada aku. Maknanya kesukaannya ataupun keriangannya dengan kurniaan Allah itu sangat besar.
sampai dia rasa tidak ada makhluk yang lebih disayangi oleh Allah daripada dia. Dialah yang paling disayangi oleh Allah ketika itu. Sampai begitu keadaannya, perasaannya. Kemudian apa lagi yang berlaku apabila dia dikeluarkan itu? Tiba-tiba Allah wujudkan sebatang pokok di hadapannya dengan mata air yang mengalir, air yang cantik. Pokok itu memberikan teduh dan memberikan air. Jadi direnung kepada pokok itu. Dia nak minta, dia dah janji, dia dah sumpah tak minta apa-apa pun. Ini macam mana ni? Dalam neraka dia tak pernah dapat air sesejuk itu. Dalam neraka apa yang dia dapat? Dalam neraka, dalam surah Al-Kahfi ayat 29 Allah menceritakan, wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh. Dan jika mereka meminta minuman, yakni orang-orang ahli neraka, jika meminta minuman, mereka diberi minuman dengan air seperti minyak ataupun seperti logam yang mendidih, yang menghanguskan wajahnya. Itu yang diberi. Setiap kali ahli-ahli neraka rasa dahaga kerana kebakaran, kepanasan api neraka yang membakarnya, dia rasa sangat dahaga, minta air, itu yang dia dapat. Minum juga, hangus satu badan. Kemudian minta lagi, dapat itu juga. Tak pernah dapat air lain daripada itu. Jadi apabila dia lihat pokok ini dengan air yang begitu cantik, begitu sejuk, kemudian dia dah janji dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan bersumpah yang dia tidak akan minta apa-apa lagi. Apa dia nak buat ni? Lama-lama dah tak tahan sabar, dia pun minta. Dia kata, ya Allah, tolonglah benarkan aku pergi ke pokok itu dan minum, dapat berteduh daripadanya dan minum daripada airnya. Apa kata Allah? Wahai anak Adam, mana pergi engkau punya janji? Ya, yang kau janji bersumpah tadi macam mana ni? Tak apalah. Kalau aku beri kebenaran kau pergi ke pokok itu, adakah engkau akan meminta apa-apa lagi daripadaku? Apa jawabnya? Demi keagungan dan kemuliaanku ya Allah, aku berjanji dan bersumpah tidak akan minta apa-apa lagi. Dapat ke pokok itu pun cukuplah. Dia pun bergerak sampai ke pokok itu, duduk berteduh di bawah pokok dan minum airnya. Tak pernah rasa minum air seperti itu selama ini. Bayangkan ya. Dia pun tengah seronok, tiba-tiba datang lagi sebatang pokok yang lebih besar, lebih cantik dan lebih banyak airnya di hadapannya. Bila dia lihat air pokok dan air itu, dia terkenang balik sumpah dan janjinya kepada Allah. Tak mau minta apa lagi. Diamlah dia, tengok saja. Terkulat-kulat, dapatlah air di sini. Lama-lama tak tahan, dia pun cakap kepada Allah, ya Allah, benarkanlah aku pergi ke pokok itu, kerana pokok itu lebih besar, lebih cantik dan airnya lebih banyak lagi. Sudah tentu airnya lebih lazat daripada air di sini. Tolonglah berikan kebenaran aku pergi ke sana. Dah jawab Allah, wahai anak Adam, mana pergi janji kamu, mana pergi sumpah kamu? Kemudian Rasul Allah pun bersabda, berfirman, baiklah, kalau aku benarkan kau pergi ke pokok itu, adakah engkau akan bersumpah dan berjanji tidak akan minta apa-apa lagi? Demi keagungan dan kemuliaanmu ya Allah, aku berjanji dan bersumpah tidak akan minta apa-apa pun lagi, asalkan dapat pokok ni yang kedua ni. Maka dia pun bergerak kepada pokok yang kedua. Tak lama lagi datang pokok yang ketiga, lebih besar, lebih cantik, dekat pula dengan pintu syurga. Dia pun tengok pokok ini, lama-lama dah tak tahan dah. Akhirnya dia minta, ya Allah, tolonglah benarkan aku pergi ke pokok itu. Apa kata Allah? Wahai anak Adam, di manakah janji engkau dan sumpah engkau yang tidak akan minta apa-apa pun? Baiklah, kalau begitu aku benarkan kau pergi ke situ,
dengan ke pokok ini, tetapi janji, adakah engkau janji tidak akan minta apa-apa? Dengan demi kemuliaan dan keagunganmu ya Allah, aku tidak akan minta apa-apa pun lagi. Dia pun sampai ke pokok yang ketiga, dapat minum air, dapat teduh yang lebih baik. Rupanya dekat dengan pintu syurga, dia dengar suara-suara dalam syurga. Dia nampak syurga itu batu-batu lantai syurga itu terbuat daripada batu-batu permata yang berwarna-warni. Pokok-pokoknya, dahan-dahan dan rantingnya adalah diperbuat daripada emas. Dan ada sebuah pokok itu begitu besar, teduhnya begitu luas, sehingga kalau kita hendak berjalan daripada satu hujung kepada satu hujung, kita kena naik kuda. Dan naik kuda itu kena berjalan, tunggang kuda itu selama 100 tahun baru habis dia punya teduh pokok. Bayangkan betapa besar pokok dalam syurga. Jadi kawan ni tengok syurga macam itu, bayangkan apa perasaan dia. Bolehkah dia sabar tunggu dekat pokok itu di luar syurga, tak masuk dalam syurga? Maka dia pun tak tahan, dah lama sangat tunggu. Lama-lama dia pun cakap, ya Allah, tolonglah benarkan aku masuk ke syurga. Allah pun berfirman, wahai anak Adam, di mana janji kau? Dah ke laut dah. Baiklah, kalaulah aku benarkan kau masuk ke syurga, adakah engkau akan minta apa? Memang tak minta lagi dah. Demi keagungan dan kemuliaanmu ya Allah, aku berjanji dan bersumpah tidak akan minta apa-apa lagi, asalkan aku dapat masuk syurga. Maka Allah pun benarkan dia masuk ke syurga. Pergilah masuk, kata. Dia pun pergi. Tengok syurga dah penuh. Pasal dia last sekali, dia paling last nak masuk syurga. Syurga dah penuh dah. Dah tak ada tempat dia nak masuk. Jadi dia kata, ya Allah, syurga dah penuh, macam mana aku nak masuk? Allah pun berfirman kepadanya, wahai anak Adam, sekiranya aku beri kamu satu kawasan di dalam syurga sebesar satu kerajaan di dunia yang paling besar, apa kata kamu? Ya, bukan satu kampung, ya. Satu kerajaan yang paling besar di dunia, yang pernah wujud di dunia ini, satu kerajaan yang paling besar yang pernah wujud di dunia, itulah hak kau dalam syurga. Dia kata, apa jawabnya? Ya Allah, engkau yang memiliki arash, kau yang paling mulia, engkau perli aku. Dia kata apa? Engkau perli aku. Betul ke ni? Maka yang meriwayatkan hadis ini antaranya adalah Abdullah ibni Mas'ud. Ketika itu Abdullah ibni Mas'ud ketawa. Bila Allah berfirman seperti itu, Abdullah ibni Mas'ud ketawa. Bila dia ketawa, dia sebut kepada para sahabat lain yang sedang dengar ceritanya, ya, yang sedang dengar hadis ni yang disampaikan oleh Abdullah ibni Mas'ud kepada para sahabat yang mendengar. Dia kata kepada para sahabat, tanyalah aku mengapa aku ketawa. Tanya aku mengapa aku ketawa. Maka sahabat pun tanya, mengapa kamu ketawa? Sebabnya masa kami dengar hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila sampai ke ada pada peringkat ini di mana hamba ini mengatakan kepada Allah yang dia diperli oleh Allah, maka Rasulullah sendiri pun ketawa. Bila Rasulullah ketawa, para sahabat tanya Rasulullah, mengapa Rasulullah ketawa? Maka Rasulullah menjawab, aku ketawa kerana Allah ketawa. Aku ketawa kerana Allah ketawa. Maknanya apa? Allah begitu lembut, Allah begitu simpati dengan orang ini, yang paling akhir masuk ke syurga nak beri satu kawasan sebesar kerajaan yang paling besar yang pernah wujud di dunia. Bayangkan, tak tahu berapa ekar lah, ya. Kemudian apa kata Allah? Aku gandakan kerajaan itu sebesar itu sekali ganda.
Dan aku gandakan sekali lagi 2 kali. Aku gandakan sekali lagi 3 kali. Aku gandakan sekali lagi 4 kali. Aku gandakan sekali lagi 5 kali ganda besarnya. Weh, apa kata kawan ni? Cukup. Aku puas hati dah. Aku puas hati kalau 5 kali ganda. Tapi masa hadis ini yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sebab hadis ini macam-macam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Abu bin Mas'ud, Anas bin Malik dan sebagainya. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, seorang sahabat berkata kepada Abu Hurairah, sebenarnya masa aku dengar Rasulullah cakap, bukannya 5 kali ganda, 10 kali ganda. Bahkan ada yang mengatakan 50 kali ganda. Jadi maka dia pun masuklah ke syurga, dapatlah kawasan seperti itu. Bukan kawasan saja, dengan bangunan, dengan istana, dengan macam-macam lah, dengan bidadari dan sebagainya. Komplit. Itu yang paling last. Bayangkan, yang pertama bagaimana, yang awal bagaimana, yang pertengahan bagaimana, ya, ini yang paling akhir, yang mungkin imannya sebesar biji sawi saja, yang dikeluarkan daripada neraka untuk dimasukkan ke dalam surga. Maka dapatlah ia kebahagiaan seperti itu, kekallah dia di dalam itu. Bayangkan, sebenarnya saya sampaikan hadis ini dengan tujuan supaya kita sedar tentang beberapa perkara yang boleh kita pelajari daripada hadis ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat atau berkata-kata atau berfirman dengan ahli neraka. Langsung tidak akan dia peduli kepada ahli neraka, tetapi kepada ahli syurga ataupun bakal ahli syurga. Dia sangat sayang kepada setiap orang. Dia sangat lembut kepada mereka. Dia sangat murah hati kepada mereka, kepada ahli syurga. Ahli syurga bila-bila masa dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam syurga. Ahli syurga boleh meminta sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kalau dalam syurga, dia kalau lihat kawan-kawannya di dunia tidak ada, dia akan tanya, di mana kawan-kawan aku ni yang sama-sama datang di Masjid Al-Bukhari tiap-tiap bulan atau tiap-tiap 2 minggu, tiba-tiba dia tak ada di sini, di mana? Maka Allah pun kata, carilah dia, rupanya dalam neraka. Pergi ambil. Boleh tak kami ambil? Boleh ambil. Begitu. Jadi Allah tidak akan pandang kepada ahli neraka, tetapi dia akan rasa lembut, rasa sayang, rasa menghargai orang-orang ahli syurga. Maka ahli-ahli syurga dimanja-manjakan. Ahli-ahli syurga dimanja-manjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mempunyai kuasa yang tidak terhad. Ya. Dzul Arsyil Majid, dialah memiliki arash yang mulia. Fa'alul lima yurid, dia boleh buat apa dia suka. Dalam surah Al-Buruj ayat 15 dan 16. Dzul Arsyil Majid fa'alul lima yurid. Dialah yang memiliki arash dan dialah yang boleh buat apa dia suka. Dia nak keluarkan kita daripada neraka, boleh. Dia nak beri pokok, boleh. Ya, apa juga yang dia nak buat, dia boleh buat. Ini Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dia boleh beri tidak ada had. Jangan kita bayangkan yang kita akan dapat sebiji rumah saja. Tak. Bukan sebiji rumah. Mungkin ribuan rumah. Kalau kita amalkan. Yang pertama, kita boleh baca Qul huwallahu ahad 10 kali. Setiap kali kita baca Qul huwallahu ahad 10 kali, Allah sediakan sebuah rumah di surga. Kalau kita baca satu hari 100 kali, kita dapat 10 di sana. Setiap hari kita buat, kita dapat 10. Bayangkan kalau setahun, bayangkan kalau 10 tahun.
ribuan, tidak ada limit, tidak ada had. Itu satu amalan yang mudah. 10 kali qul huwallah. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkan kepada sahabat, kalau kamu baca qul huwallah 10 kali, kamu dapat satu maligai, satu rumah di syurga. Apa kata Sayyidina Umar? Kalau kita baca banyak-banyak kali macam mana? Lagi banyak Allah bagi. Jawabnya, lagi banyak kita dapat. Sebabnya kita akan kekal di sana. Takkan boleh dengan satu rumah aja. Jalan 5 minit sudah habis. Ini nak kekal begitu lama. Memang tak habis jalan pun. Nak tengok rumah pun tak habis dalam satu hari. Itu sebab banyak yang akan diberi. Jadi pelajaran yang ketiga, dunia ini tidak ada makna sebenarnya. Dunia ini tidak ada makna. Walau macam mana banyak pun harta kita, kita tak boleh bawa. Kalau kita dah sakit, semasa kita kaya raya, tak ada guna kaya raya itu. Ya? Kita hendakkan sihat. Kalau di sana tak pernah sakit, senantiasa sihat, peluh pun tak keluar, hawanya dingin selalu, bukan ada banjir, bukan ada panas, tak ada, senantiasa seronok. Jadi apa yang kita heran dengan dunia ini? Kita tak sepatutnya heran dengan dunia ini. Bukanlah tidak hairan dunia ini sampai tidak mau cari dunia, tidak. Kita juga usaha, tetapi berpada-pada. Janganlah hambat dunia, kerana dunia akan lari. Kalau kita tidak hambat dunia, dunia akan hambat kita. Itu sebenarnya. Jadi beberapa pelajaran yang kita dapat daripada hadis ini, saya gembira untuk memberikan hadis ini kerana saya rasa banyak pelajarannya. Ya, banyak pelajarannya. Dan ini akan memikirkan kita tentang akhirat itu. Lebih penting kepada kita daripada dunia. Bila akhirat lebih penting daripada dunia, maka apa yang kita amalkan akan berubah. Kita lebih fokus kepada benda-benda yang mendatangkan faedah yang banyak kepada kita di akhirat. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Abu Hurairah. 4 perkara yang dia nasihatkan. Yang pertama katanya, jangan kamu tinggalkan sebelum masa nak pergi sembahyang Jumaat, jangan lupa mandi sunat Jumaat. Yang pertama. Yang kedua, jangan lupa witir setiap hari, setiap malam. Jangan lupa witir walaupun kamu sudah membuat qiyamul lail sepanjang malam, jangan lupa kamu punya witir. Yang ketiga, jangan lupa puasa 3 hari sebulan pada hari putih. Dia bersamaan dengan puasa setahun. Ya. Dan yang keempat, jangan lupa duha, sembahyang duha. Ada yang kata sembahyang tahajud, ya, tengah malam. Jadi 4 perkara ini jangan lupa. Yang pertama tadi ialah jangan lupa mandi pada hari Jumaat. Yang kedua, jangan lupa witir. Yang ketiga, puasa 3 hari sebulan. Yang keempat, tahajud. Semasa orang tidur, kita bangun ataupun duha. Ini yang paling penting. Jangan kamu tinggal sampai mati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita cuba mesti beristiqamah. Wallahu a'lam. Subhana rabbika rabbil izzati subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.